Muhammad. Terima kasih, Datuk Dr. Speaker yang saya hormati. Berat sebelah yang amat nyata di dalam buku teks sejarah darjah 5 di negara ini. Saya dimaklumkan dan dipaparkan di beberapa surat khabar dan media di negara ini bahawa terdapat banyak kesilapan isu sejarah kita pada buku teks sejarah darjah 5 yang diterbitkan pada tahun 2014. Berat sebelah yang amat ketara ke arah satu kumpulan yang memulihkan etnik dan agama tertentu dan memandangkan kurang penting peranan kumpulan etnik dan agama lain ialah satu trend yang berterusan yang bermula pada tahun 1990-an. Buku teks sejarah darjah 5 semasa dalam tahun 1970-an dan 1980-an mempunyai bab yang berasingan yang merangkumi tamadun India, Hindu, Buddha dan warisan di Malaysia. Walau bagaimanapun, buku teks sejarah itu mempunyai hanya satu ayat di dalam halaman 14 pada masa kini sekarang. Selain itu, buku teks itu juga tidak membangkitkan peranan Yap Aloy dalam membangunkan Kuala Lumpur. J.M. Golik berkata, Yap Aloy adalah Encik Kuala Lumpur. Ini secara tidak langsung telah menjelaskan sumbangan masyarakat Cina dalam pembangunan industri perlombongan biji tina di Tanah Melayu. Fakta ini memandangkan ringan beberapa orang pada buku teks sejarah darjah 5 yang berhalaman 42. Penerbit buku dan Kementerian Pelajaran Malaysia telah gagal untuk menyebut bahawa pengeluaran biji timah di Tanah Melayu berkembang dengan semakin maju dengan penglibatan orang Cina dan kaedah perlombongan mereka jauh lebih hebat berbanding kaedah basuh dulang tradisional. Saya berpendapat bahawa sumbangan orang Cina, orang India dan bangsa-bangsa lain tidak seharusnya dinafi-nafikan dan diabaikan sekali-kali. Mereka memainkan peranan penting dalam pembangunan negara kita. Kemajuan negara kita pada hari ini adalah hasil daripada banyak pengorbanan dan sumbangan berbagai kumpulan etnik dan bukannya sumbangan dari satu kumpulan etnik sahaja. Semua bangsa harus diberi keutamaan dan nilaian berdasarkan prinsip equity, berdiri sama tegak, duduk sama rendah. Buku teks sejarah sepatutnya menyifatkan fakta-fakta benar dan menerangkan asal-asal atau perkara yang betul-betul telah berlaku pada masa dahulu. Sejarah asal negara kita tidak harus dimansuhkan sewenang-wenangnya. Sebaliknya, ia perlu diwaris secara turun-temurun agar sejarah negara kita dapat difahami dan diingati oleh generasi muda pada masa akan datang. Jangan sekali-kali mengubah sejarah benar kita dan memutarbalikkan perkara yang sebenar. Semoga Kementerian Pendidikan dapat memberi tumpuan dan perhatian yang sepenuh terhadap masalah ini dan mengubah-ubahkannya. Terima kasih. Ya, silakan Pak Menteri. Terima kasih, Datuk Seri Doktor Yang di-Ketua. Terlebih dahulu, Kementerian Pendidikan Malaysia ingin mengucapkan terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat atas kebetulan Yang Berhormat Ipoh Barat terhadap isu-isu pendidikan termasuklah yang berkaitan fakta dalam buku teks sejarah tahun 5 seperti yang dibangkitkan. Untuk makluman Ahli Berhormat, saya telah menjawab isu buku teks di Dewan Yang Mulia ini pada 26 hari bulan Mei 2015 lepas. Kesempatan ini saya akan mengulas perkara yang ditimbulkan sekali lagi. Untuk maklumat Ahli Dewan Yang Mulia, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil tindakan menyemak, meneliti dakwaan dan persepsi tersebut dengan merujuk kepada pakar rujuk kumpulan sejarah dan buku teks sejarah yang terdiri daripada 6 orang pakar dalam bidang sejarah, iaitu Profesor Dr. Datin Paduka Datuk Ramlah binti Adam dari Universiti Malaysia Perlis sebagai pengerusi, Profesor Dr. Ui Kiat Jin dari Universiti Sains Malaysia, Profesor Madya Dr. Siva Chandralingam Sundararaja dari Universiti Malaya, Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Hassan Suhaimi bin Nik Abdul Rahman dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Ismail bin Ali dari Universiti Malaysia Sabah dan Profesor Madya Datuk Haji Sanid bin Haji Said dari Universiti Malaysia Sarawak. Pakar rujuk kurikulum dan buku teks sejarah yang dilantik oleh Menteri Pendidikan Malaysia ini terdiri daripada pelbagai latar belakang sama ada ahli akademik, universiti dan juga mewakili persatuan sejarah daripada pelbagai kepakaran dalam bidang ilmu sejarah
sama ada sejarah negara maupun sejarah negara luar bagi memastikan semua fakta dapat diterima secara sepakat, memandangkan sejarah mempunyai teori dan fakta yang pelbagai dari sumber dan pegangan individu atau pengkaji sejarah. Pembentukan panel ini bertujuan memastikan fakta sejarah negara dalam penerbitan buku teks sejarah adalah tepat dan benar berdasarkan sumber dan bahan sejarah yang sebenar. Kandungan buku teks sejarah juga mencerminkan usaha pelbagai kaum yang diterajui dan diwakili oleh tokoh tertentu untuk memperjuangkan kelangsungan negara kita berdasarkan garis masa. Penelitian yang dijalankan oleh pakar rujuk kurikulum sejarah dan buku teks sejarah ini secara keseluruhannya kandungan buku teks sejarah sedia ada telah dapat mencerminkan dan menterjemahkan matlamat, objektif dan kandungan kurikulum sejarah tanah air sejak sebelum dan selepas kemerdekaan. Bermula dengan kurikulum standard sekolah rendah KSSR, penulisan buku teks sejarah sekolah rendah perlu berasaskan kepada kacamata aspirasi dan pandangan masyarakat Malaysia, Malaysian centric dengan izin, serta memberi penekanan kepada unsur patriotisme, penerapan elemen kewarganegaraan dan nilai sivik. Penulisan buku teks sejarah adalah mengikut kehendak kurikulum berdasarkan rentetan kronologi, masa dan peristiwa. Pelibatan dan sumbangan pelbagai kaum disentuh mengikut tajuk dan peristiwa. Berdasarkan garis masa sejarah negara, iaitu Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Kurikulum dan buku teks sejarah juga digubal dan disusun berdasarkan peruntukan masa pengajaran di sekolah, iaitu hanya 1 jam seminggu. Oleh itu, buku teks sejarah di peringkat sekolah rendah hanya menyentuh sejarah negara secara ringkas bersesuaian dengan peruntukan masa yang diberikan. Dalam pengubalan buku teks sejarah, Kementerian Pendidikan Malaysia tidak pernah menafikan sumbangan setiap kaum dalam sejarah negara. Oleh kerana buku teks sejarah ditulis mengikut kronologi, peranan serta sumbangan kaum Cina dan India disentuh secara lebih terperinci dalam buku teks sejarah tahun 6. Untuk maklumat ahli-ahli Dewan Yang Mulia, tumpuan unit 4, iaitu kekayaan hasil bumi negara kita dalam buku teks sejarah tahun 5 adalah kesan sosioekonomi hasil campur tangan dan penjajahan kuasa asing khasnya penjajah Inggeris di negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, Sabah dan Sarawak. Justru itu, peranan Yap Alloy tidak ditonjolkan dalam unit ini kerana keutamaan diberikan kepada pembangunan Kuala Lumpur, bukannya peranan tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembangunan Kuala Lumpur. Tokoh seperti Yap Alloy disentuh secara ringkas saja. Bahkan, pemerintah tempatan lain seperti Raja Abdullah juga tidak dihuraikan secara terperinci, termasuk gambar-gambar mereka. Kementerian berpendapat, jika murid ingin mendapatkan pemahaman yang lebih lanjut berhubung ketokohan Yap Alloy, mereka boleh mendapatkannya daripada pelbagai buku rujukan atau jurnal di pasaran dan bukannya dimuatkan dalam buku teks yang bersifat umum dan terhad bilangan muka suratnya. Sekian, terima kasih Datuk Seri Ketua.